Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kali ini dan pada kali ini kita akan teruskan kita punya discussion. Kita masih lagi dalam topik besar Kita masih lagi dalam topik besar iaitu basement dan pada minggu yang sebelumnya kita dah cover dah jenis-jenis basement ataupun kaedah-kaedah yang diguna pakai dalam pembinaan basement tu, dan sekarang ni kita lanjutkan lagi perbincangan kita berkenaan dengan dua item ataupun dua komponen yang tak kurang pentingnya dalam kerja-kerja pembinaan basement, iaitu dewatering dan juga waterproofing. Okey. Baik, seperti mana yang saya maklumkan sebelum-sebelum ni, okey, semua kerja-kerja ini berjalan serentak ya. Okey, dia punya apa ni basement, peminat basement tu sendiri, okey, kerja-kerja waterproofing, kerja-kerja dewatering dan juga kerja-kerja yang kita tak bincang kat sini lah, yang mana saya dah explain sebelum ni. Okey. Jadi semua benda tu berjalan serentak. Okey, tapi for the purpose of untuk lecture ni kita kena bahagi-bahagikan lah. Okey. Jadi sebab saya nyatakan benda ni berulang kali supaya jangan salah tanggap lah, di mana proses basement ni okey satu begini, tak, dia segala jalan macam tu. Okey, bermakna ada ramai tim lah, okey, yang akan berada ataupun akan ramai kumpulan ataupun ramai tim yang akan bekerja dalam satu masa dalam satu site. Okey, dan bila ramai macam ni, ramai banyak kerja dilakukan dalam satu masa. Okey, bilangan pekerja pun agak ramai. Okey, benda-benda ni secara tak langsung akan meningkatkan risiko lah. Okey, bermacam-macam risiko lah, risiko bahayanya, risiko keselamatan, juga risiko kesihatan dan beberapa lagi lah masalah yang mungkin akan timbul sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Yang mana benda ni telah dibincangkan dalam sesi yang sebelum ni. Okey. Baik, jadi untuk kali ini kita teruskan dulu dengan kerja-kerja dewatering terlebih dahulu ya. Okey, lepas tu kita akan terus kepada waterproofing. Baik, untuk dewatering ni basically dia kerja-kerja pembuangan air lah ataupun penyahairan. Okey, boleh je guna pakai perkataan buang air, tapi risau nanti okey, ramai akan beranggapan okey buang air ni yang pergi toilet tu, bukan. Okey, itu pun buang air juga tapi yang buang air yang kita nak masukkan ke sini, kita buang air yang bertakung dalam kita punya trench ataupun dalam kita punya basement tersebut. Yalah, bila kita buat basement for sure lah mesti ada kerja-kerja pengorekan. Okey, dan bila ada kerja-kerja pengorekan ni dia akan mendedahkan dah. Okey, dia akan mendedahkan kita punya lubang korekan tu ataupun trench tadi kepada masalah-masalah tertentu lah. Dan biasanya kalau kat Malaysia ni biasanya hujan lah hujan, yang mana kalau hujan lebat tersebut boleh mengakibatkan berlakunya air bertakung dalam kita punya trench. Bila ada air, macam mana kita nak buat kerja-kerja basement tersebut? Okay, so kita kena buatlah kerja-kerja penyahairan ataupun dewatering ini. So dewatering ini melibatkan beberapa kaedah Okey. Jadi secara ringkasnya kita ada beberapa kaedah untuk dewatering, iaitu seperti mana yang kita nampak kat sini, kita ada sump pumping, kita ada well point system, kita ada shallow well, deep well, okey, and then kita ada electrosmosis. Okey, namun begitu, okey, di antara kebanyakannya semua ni, okey, electrosmosis ni yang jarang-jarang kita jumpa lah. Okey, sebab boleh dikatakan disebabkan oleh dia punya kos yang sangat-sangat mahal. Okey, manakala dalam banyak-banyak ni semua, okey, sump pumping lah yang paling murah, yang paling mudah. Okey, baik, yang menjadi pilihan utama lah. Okey, bila ada kerja-kerja dewatering je, mungkin sump pumping lah akan menjadi pilihan utama. Okay, sebab dia mudah dan murah. Tapi kena harus diingatlah, okay, memandangkan dia mudah dan dia murah, dia ada banyak dia punya masalah lah. Okay, contohnya dia akan cepat rosak. Okay, and then mungkin kena guna pakai bilangan yang banyak. Okay, baik. Jadi tanpa membuang banyak masa, kita sebelum tu definisi apa maksudnya dewatering tu, kerja-kerja pengeluaran air dari kawasan kerja ataupun trench tadi maksud saya menurunkan arus air bumi hingga ke paras pembentukan. Paras pembentukan ni maksudnya kita kering, maksudnya mudah cerita, kita keringkanlah kita punya trench tersebut. Okey, sampai pada satu tahap di mana sesuai untuk kita melakukan kerja-kerja di dalam trench tersebut. Kalau contohlah
air tu di paras lutut. Okey, paras peha ke, paras lutut ke, memang dia akan mengganggu kerja kita. Okey. Jadi kita turunkan air tersebut atau kita keringkan lagi air tersebut, kita nak dapatkan kita nak keringkan air tersebut 100% dalam trench, mungkin tak mampu. Okey. Jadi mungkin kita dapat turunkan air tersebut, mungkin paras buku lali ke, ataupun betul-betul paras kita punya tapak kaki je. Okey. Itu dah dia telah mencukupi dah. Okey. Supaya kita dapat meneruskan kerja-kerja pembinaan basement kita dalam kita punya trench tadi. Itulah yang dimaksudkan dengan pembentukan tu tadi. Okey, alright. Terus kita pada kaedah yang pertama iaitu sump pumping. Okey, sump pumping kaedah paling mudah. Okey, penggunaan pump dan penggunaan air berdasarkan pada arah supply rendah, graviti bumi, pemilihan pump bergantung pada kuantiti. So, bila kata sump pumping ni, bila kata pumping kat sini, mana kata penggunaan pump lah. Okey, ataupun penggunaan apa ditulis kat sini penyedut. Sebenarnya cerita pump lah. Okey, di mana ini antara contoh okey, di mana ini dia punya pump, okey, dan saluran pipe dia kat sini. So apa dia buat ialah pipe ni akan menyedut. Okey, air tu tadi akan naik, dia akan dikeluarkan. Okey, ke bahagian-bahagian lain ataupun air tersebut akan dialihkan keluarlah. Okey, daripada kita punya trench tu tadi. Okey. Baik. Jadi satu lagi kaedah ini paling mudah dan juga paling murah. Okey, tapi dia punya disadvantage dia ialah di mana pump ini okey dia macam dia ada had limit dia. Mungkin maksimum 7 jam, mungkin maksimum 5 jam bergantung pada kapasiti pump lah. Okey, di mana kalau kita nak keluarkan kalau macam air tu terlalu banyak, so kita mungkin kena tukarlah pump ini. Okey, mungkin dalam masa beberapa jam lah ikut kapasiti pump tersebut. Okey, satu. Yang kedua ialah di mana bila dia sedut ni, bila dia sedut ni, seperti mana kita maklum bila air bertakung dalam kita punya trench ni, jadi dia akan sedut sekali dengan lumpur-lumpur. Okey, lumpur pasir semua dia sedut sekali. Okey. Jadi memang dia ada filter dalam ni untuk menapis segala benda tu semua, tapi bila dia kerja terlalu keras, mesin ni kita pump dia kan. Okey, so benda ni akan tersangkut. Dia akan mengakibatkan kerosakan pada dia punya filter. Dan kadang-kadang ada sebahagian besarnya sebahagian kecil pasir, selut, dan juga kotoran lain masuk ke dalam dia punya pipe ni, yang mana akan menyebabkan bahagian pipe ni pula tersumbat. Dan dalam kes-kes tertentu pula benda tu tersumbat sampai ke pump. Jadi pump pula sangkut. So dia ada macam-macam masalah lah kat sini. Jadi senang cerita untuk menggunakan pakai kaedah ini, ya betul dia paling mudah, paling murah, tapi kita perlu bersiap sedia dengan risiko-risiko dia lah. Mungkin kena ada standby beberapa pump yang lain. Okey. Jadi senang cerita dia buat korekan macam tu saja, and then diletakkan dia punya pump, dia punya pipe semua hose semua dalam dia punya sump tadi, and then dia akan sedut air tu keluar. Baik. Sump pumping okey. Macam ni. Sump ni apa maksud dia? Tu cerita dia. Sump ni dia sebenarnya longkang. Dia longkang sebenarnya. Okey, cuma kita boleh tengok kat sini tak? Kejap okey. Jadi kita tengok longkang ni contoh longkang, and then biasanya kita akan jumpa satu macam petak besar pula. Satu kotak yang besar, and then dia sambung balik. Longkang macam biasa kan. Okey, macam, and then bila kalau katalah longkang tersebut dah siap, okey, dia akan tutup dengan steel grate okey, steel grating ni dia akan tutup macam tu. Okey. Jadi apa dia punya fungsi dia ni? Inilah contoh sump. Ni contoh sump lah. Okey. Baik. Contoh lagi, biasanya kat rumah-rumah kita pun ada. Kat rumah kita pun ada. Cuma tak banyak, cuma tak besar. Biasa kita berjumpa benda-benda macam ni di bangunan-bangunan yang besar lah. Contoh paling mudah sekolah lah, sekolah-sekolah kamu tu kan. Biasanya dia akan ada sump pada bahagian longkang. Contoh, okey, ini longkang ni longkang bangunan. Okey, kita nampak kat sini longkang dia. Jadi longkang ni tak ada sump, tapi ada setengah-setengah design, okey, di mana biasanya sump tu dia akan letakkan di bahagian hujung sini. Okey, longkang biasa. Okey, bayangkan benda ni yang petak besar ni dia letak betul-betul titik pertemuan kat sini. Dia akan buat kat sini. Okey, gambarannya macam tu. Contoh pandangan atas, okey, ni contohnya bangunan. Okey, biasanya longkang akan mengelilingi bangunan berkenaan. Okey,
Dan kalau bangunan tu bangunan yang besar, okey, dia akan buat sum dia pada setiap bahagian pertemuan longkang ini. Okay, mungkin ada 4 sum lah ataupun mungkin ada 2 sum saja, bergantunglah pada design. Okey, pentingnya sum tu kat sini. Okey. Jadi ini di sinilah. Okey. Benda ni. Okey. Jadi dia sebahagian daripada struktur longkang tu juga sebenarnya. Tapi okey, tapi dia sebenarnya dia lebih besar sedikit. Apa fungsi dia? Fungsi dia ialah untuk menakung air lah. Okey. Contoh kata bila hujan lebat sangat, okey, hujan turungan lebat, okey, untuk mengelakkan air daripada melimpah daripada longkang, okey, untuk mengelakkan air daripada melimpah daripada longkang. So, sebahagian besar air tersebut akan dikumpulkan dalam sum tu tadi. Okey, sum 1 ni, sum 2, sum 3, sum 4. Okey, jadi sekurang-kurangnya air tidak akan melimpah daripada longkang. Jadi kiranya sum ni dia lebih dalam sedikit daripada longkang biasa dia ni. Okey, dia dalam sikit sebab dia nak kumpulkan air. Okey, kumpul air dulu, bila dah penuh, okey dia tolak air pergi ke sum nombor 2. Dia penuh dia tolak air ke nombor 3 dan begitulah sampai ke nombor 4. Okey. Jadi itu dia punya fungsi sum tu. Sebab nak elakkan daripada air melimpah keluar daripada longkang. Okey, sebab nanti bila air melimpah keluar daripada longkang, okey, dua kemungkinan lah, sama ada dia akan keluar ke macam ke bahagian parking ke ataupun ke bahagian luar bangunan ataupun dia akan masuk dalam bangunan. Itu kita tak nak. Okey. Jadi apa yang dibuat apa kaitan dengan basement? Okey, konsep dia sama. Konsep dia sama di mana okey, kita tengok pada gambar rajah yang bawah ni pula. Okey. Ini contoh longkang pemotong. Okey, tak apa. Kita tengok pada bahagian atas. Ini gambar atas. Yang kita nampak ni, yang saya lorek sekarang ni, itu kita punya bahagian untuk basement. Okey, itu bahagian untuk kita bahagian basement lah. So, dia buat longkang. Dia buat longkang dulu siap kat atas ni. Okey, yang bahagian tepi ni buat longkang siap dan ini sum dia. Kan ada sum ni. Okey. Ni pun ada sum juga ni. Ini sum kat mana? Ini kena tengok kat sini lah. Ini pandangan atas, ini pandangan tepi. Okey. So inilah kawasan kita punya basement tu. Okey, kita akan buat bangunan basement kat sinilah. Okey. And then ini kita punya trench. Semua ni kita punya trench. Semua ni kita punya trench. And then okey, jadi atas tebing yang ni, okey, dia buat longkang, okey, dan yang bahagian lekuk yang dalam ni, inilah kita punya sum ataupun longkang pemotong lah. Kan? Ini bahasa Melayunya lah, tapi saya panggil sum jugalah. And then yang kita nampak yang kita nampak daripada atas, yang sum ini, dia kat sini. Yang bawah ni pun ada sum dia juga. Okey. Jadi apa jadi ialah di mana dia ambil pump tu tadi, okey, letak sini satu. Okey. Ataupun biasanya dia akan letak kat sini dululah. Okey, letak kat sini. Okey. Kat sini pump dan juga penyedut tu. So air akan disedut keluar masuk ke longkang atas ni. Okey, masuk ke longkang atas ni. Jadi bila sum dalam ni dah penuh, dia akan ditolak keluar ke longkang utamalah di atas ni. Okey. Jadi kalau kamu boleh nampak kat sini. Okey, sekejap. Okey. Jadi peringkat permulaan, contohnya bila hujan lebat, apa jadi ialah for sure lah yang bahagian bawah ni akan digenangi air. Kan? So kita nak keluarkan air daripada sum tersebut. Jadi air banyak. Okey, jadi kita letak pump kat sini dengan dia punya pipe semua sekali yang sedut. Dan bila dia sedut, dia nak alihkan ke mana? Dia mesti dia masukkan sedut masuk ke dalam sum bahagian atas. Okey, dan kat sini pun sebenarnya ada sum. Okey, sedut bahagian atas. Okey, jadi air semakin kurang. Okey, and then minta maaf. Okey, bukan dia sedut masuk dalam sum, dia sedut masuk dalam longkang. Okey. Maafkan saya sekejap. Proses kerja dia masukkan pump, okey, dan juga pipe. Okey, dia akan alihkan air daripada sum bawah tu ke longkang atas ni. Okey, ni pun mungkin ada sum, okey, masukkan ke longkang. Okey.
Dan kiranya air terlalu banyak, okey, dia akan sedut keluar, and then longkang ni akan dipenuhi dengan air, and then air tersebut akan ditolak masuk ke dalam sump bahagian atas. Sump bahagian atas ni. Okey, lama kelamaan sump ini akan penuh. Okey, lama kelamaan sump ini akan penuh. Sump yang bahagian atas ni. Okey. Jadi macam ni lah. Okey, dia bawa masuk longkang, so sump ini akan penuh lah. Bila sump ini penuh, okay, sekali lagi dia akan pump. Dia akan pump. Daripada sump yang atas ni, dia akan pump keluar. Masuk ke longkang utama. Ini bukan longkang utama ni, ini longkang yang mengelilingi kita punya trench tadi. So daripada dia akan pump air daripada sump atas ni, dia akan bawa ke longkang utama. Okey, so bila dah semakin kering, so kita boleh buat kerja-kerja pembinaan dalam kita punya trench lah. Okey, itu bahagian bangunan. So basically itu saja. Okey, untuk sump pump. Okey. Okey, aras pembentukan. Okey, aras pembentukan ni sebenarnya, okey, kedalaman yang diperlukan lah. Contoh kata kedalaman, berapa kita nak ukur kedalaman? Inilah kedalaman dia. Okey, so jarak ni. Okey. So inilah yang dipanggil sebagai aras pembentukan. Berapa kedalaman yang kita nak? Okey, bergantung kepada design basement masing-masing lah. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua dia guna pakai kaedah well point. Okey, kaedah well point. So sama juga. Okey, dia ada pakai pump. Okey, dia ada pakai tube dan juga dia ada pakai tube lah. Okey. So apa beza dia? Macam ni cerita dia. Tak faham apa kan? Okey. Baik. Mudah je. Okey. Kamu bayangkan, okey, semua ni okey. Letak kat sini. Macam tu. Ini trench kita, ini trench kita. Tapi sebenarnya ini bukan ini sebahagian daripada design untuk empangan tapi ada bahagian tersebut yang tertanam dalam bahagian tanah. Okey, so kita masukkan sebagai basement itu. Tak kisahlah Jadi cerita dia sekarang ni, okey. Yang kamu nampak ni, yang satu, okey, satu ni, kan. Ni, yang ini, yang ini, yang ini. Belah sini pun sama. Okey, 1, 2, 3. Yang sana pun sama. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Okey, setiap item kecil-kecil tu, inilah rupa dia. Ini dia. Okey, dia ada tiup and then dia ada saluran dia sendiri. Apa dia buat ialah di mana? Okey, apa dia buat ialah di mana? So pertama penggunaan dia banyak. Item dia ataupun bilangan dia banyak. So banyak tiup dia pakai. Okey. Dan tiup-tiup ini dia akan bersambung kepada longkang lah ataupun pipe. Pipe yang akan mengelilingi trench kita. Sampai sinilah. Sama juga. So, 1 tiup, 2 tiup, 3 tiup, 4 tiup, 5 tiup, 6 tiup. Seterusnya lah. Okey. Apa dia buat ialah di mana? Okey. Dia akan sedut air. Yang ini lebih kepada kaedah dewatering ini lebih kepada macam mana nak digunakan pakai bila kita berhadapan dengan ancaman air bawah tanah. Okey, macam sump pumping tu tadi, okey, biasanya kita pakai bila kita berhadapan bila lepas hujan lah, bila hujan lebat, air bertakung. Maksudnya tu air daripada atas lah, air daripada atas. Bertakung dan kita nak keluarkan air. Tapi yang ini air tak hujan. Kering, hari kering. Okey, tapi tiba-tiba kita punya trench kita tu menakung air. Kan kita pun rasa pelik. Dia tak pelik sebab sebenarnya bila kita korek lubang tersebut, kita korek betul-betul kita korek betul-betul kena pada aliran air bawah tanah. Okey, dalam tanah pun ada aliran air dia So bila kita korek tu terkena aliran air tersebut. Ataupun ada kata lain, bahasa mudahnya mata air lah. Punca mata air. Jadi apa berlaku ialah di mana air ni walaupun tak hujan dia akan bertakung, kan? So bila bertakung kita tak boleh nak buat apalah dalam kita punya trench. Jadi apa dia buat ialah di mana? So tiup-tiup tadi fungsi dia, tiup-tiup tadi dia akan sedut air siap-siap. Ini contoh air. Contoh air kat sini. Ni aliran air lah tanah ni. Aliran air. Jadi bila ada tiup ni, jadi air tersebut dia akan terus terdorong ke tiup. Tiup yang banyak tadi akan terus terdorong, terdorong sebab dia disedut disedut masuk dalam pipe yang mengelilingi kita punya trench tadi.
Okey, dan bila pipe ini dah hampir penuh, nampak pump ini, kan pump ni kan, dia akan sedut air daripada tiup keluar ke longkang utama. Itulah proses dia. Okey, jadi cerita dia, ya air banyak ni. Okey, air banyak keliling ni. Tapi disebabkan oleh bilangan tiup pun yang banyak, okay, so tak sempat air tersebut nak masuk ke dalam kita punya trench tadi. Okey, jadi sampai pada peringkat bahagian tertentu dia terus tersedut. Okey, oleh tiup-tiup tu tadi. So dia akan memastikan kita punya trench sentiasa kering lah. Okey. Jadi ini pun kaedah yang efektif jugalah bila, untuk kita guna pakai bila kita berhadapan dengan aliran air bawah tanah. Okey. Jadi dan dia kurang efektif untuk air bertakun daripada hujan. Okey, dia kurang efektif. Okey. Maksud saya kurang efektif maksudnya dia bila air hujan banyak, okey, dia akan sedut juga. Betul, dia akan sedut juga. Tapi disebabkan oleh kita punya tiup ni banyak, macam tak berbaloi lah. Okey, dia sebenarnya lebih kepada implikasi kos, sangat-sangat tak berbaloi. Okey. Jadi fokus jadi untuk well point ni dia lebih kepada kerja-kerja untuk bila berhadapan dengan air bawah tanah. So begitu juga sekiranya kita punya trench ataupun kita punya korekan tadi, ni contoh di mana di Jurong, okey, Singapura, di mana dia punya site tersebut betul-betul tepi dengan laut. Okey, betul-betul tepi laut. Dan okey, kita nampak kat sini kan, kita nampak kat sini ini pun sebab kita tak dapat ruang yang betul-betul kering. Nampak tak bahagian-bahagian air bertakung ni? Kan? Tapi setakat air bertakung macam ni tu saya kata macam mungkin dia paras buku lali saja, okey, paras kaki saja. So tak ada masalah lah, kita boleh still kita boleh proceed dengan kerja-kerja pembinaan. Okey. Kalau kau nampak, okey, nampak dia punya bahagian berteres ni kan? Teres 1. Okey. So dia ada dah dia punya tiup-tiup dan juga pipe. So teres 2 pun ada tiup-tiup dengan pipe dia sendiri. Yang teres 3 atas ni pun ada juga tiup-tiup dengan pipe dia. Maksudnya banyak ni. Yes, penggunaan tiup yang banyak lah. Okay. Sebab dia betul-betul tepi dengan laut. Maksudnya air laut ni dia boleh meresap keluar daripada bawah ni. Jadi untuk ketiga-tiga teres ni, okey, dia letak siap-siap tiup-tiup tersebut mengelilingi. Ni keliling ni. Keliling ni. Okey. So jadi dia akan memastikan satu ruang yang kering lah. Ataupun hampir kering untuk memudahkan kerja-kerja pembinaan pada bahagian kita punya trench. Okey. So ini gambaran dari gambaran pada secara lukisannya lah. Macam itulah sebab saya skip terus ke bawah ni nak bagi senang faham lah. Itu well point. Okey, kemudian penggunaan shallow well. Penggunaan shallow well. Penggunaan pump di permukaan. Okey, jadi shallow well ni dia sama konsep dia dengan sump tadi. Okey, contoh bangunan ataupun kita punya trench. So pada bahagian luar dia tu, bahagian atas tu, okey, dia buat longkang. Okey, and then dia ada sump lah. Kan. Cuma sump dia ni, dia besarkan dan dia dalamkan. Dia dalamkan lagi. Okey. Jadi untuk membenarkan penangkungan air yang lebih banyak. Okey, pada setiap sump dia. Okey. Jadi bila dah besar macam ni, inilah contoh dia, kan. Kalau kecil macam ni kita boleh panggil sump lah, tapi bila dah besar macam ni, kita panggil shallow well lah. Okey. Telaga cetek kita panggil. Cetek tak cetek jugalah. Okey, kedalaman dia 8 meter agak. Okey. 8 meter ni lebih kurang 2 tingkat bangunan. Okey, itu shallow tu. Okey, kedalaman dia. Jadi apa dia buat ialah dia biarkan air tu bertakung untuk jangka masa yang lama. Okey, and then dia ambil pump tadi lah. Pump sedut keluar. Okey. Dia ambil pump tadi, dia sedut keluar. Mungkin, cuma mungkin untuk saiz yang sebesar ini, okey, dan juga dengan kedalaman 8 meter tersebut, mungkin dia memerlukan dua lah, mungkin dua pump menyedut serentak lah dia punya air itu tadi. Dan kesesuaian dia untuk tanah keras ataupun tanah tak stabil. Okey. Well point tidak sesuai. Di mana kaedah shallow well ni sama ada tanah yang keras kita boleh pakai, lokasi tanah yang tak stabil pun kita kena pakai. Okey, sebab bila dia korek tanah, dilubangkan, okey, and then dia akan tebing lubang tersebut, telaga tersebut akan ditutup dengan ni nampak dah, ni kepingan-kepingan besi ni. Ni kepingan-kepingan besi.
Inilah yang kita panggil sebagai sheet pile. P-I-L-E. Okey, S-H-E-E-T P-I-L-E. Dia akan cover, ataupun dia akan protect lubang-lubang korekan tersebut, lubang ataupun tebing telaga tersebut dengan sheet pile ni untuk mengelakkan berlakunya runtuhan tanah. Okey. Jadi kita pakai kaedah ini untuk semua kaedah tanah, dan kita pakai kaedah ini apabila penggunaan well point tidak sesuai. Okey. Jadi well point ni kita patah balik pula well point ni. Well point ni dia sangat sesuai bila kita dia lebih kepada sifat tanah lah. Okey. Jadi sebab benda ni akan dibenamkan, tiub ni akan dibenamkan ke dalam tanah. So bagi kawasan yang berpasir dia sangat sesuai lah sebab mudah kita nak benamkan dia kan. Okey, tapi bila kita bertemu dengan tanah yang berbatu, tanah yang berkelodak ataupun tanah yang bertanah liat. So benda ni susah untuk kita benamkan dia. Jadi penggunaan well point ni tak sesuai. So kita kena pakailah kaedah shallow well. Gitu je. Okey. Pengeluaran air dalam kuantiti yang banyak. Okey, advantage paling besar dia ialah dia takung air dengan banyak, so kita boleh keluarkan air tu dengan banyak. Okey. Jadi mungkinlah kita tak perlukan air tersebut, kita tak perlukan kerja-kerja dewatering tersebut hari-hari. Mungkin kita buat dewatering tersebut 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali, bergantung kepada banyaknya air yang bertakung dalam longkang ini, dalam telaga ini. Kan dia sebab dia menyimpan air banyak. Okey. Jadi bila kita tengok air tersebut dah makin naik, barulah kita pump dia keluar. Okey. Jadi untuk air tersebut naik sampai paras tertentu dalam kita punya telaga ni, mungkin ambil masa berhari-hari lah, kecuali hari-hari hujan lebat. Okey. Kalau macam 2-3 hari sekali hujan, ataupun 3-4 hari sekali hujan. So kerja-kerja dewatering tak perlulah dibuat hari-hari. Baik. Bila ada shallow well, kita ada deep bore well. Konsep sama juga macam shallow well tadi, macam konsep asal iaitu sump tu tadi. Cuma dia punya kedalaman dia lebih daripada 8 meter. Pump dia takkan di dasar telaga. Dan ini lubang telaga. Konsep dia sama. Cuma dia lebih dalam. Jadi bila dia lebih dalam, penggunaan pump pun akan jadi lebih banyak lah untuk menyedut air yang banyak tu tadi. Sekali lagi saya nak tegaskan di mana air tersebut bukannya kita sedut hari-hari lah. Bergantung pada situasi unless dia sampai tiap-tiap hari hujan lebat yang mana kita nampak air tersebut nak melimpah keluar daripada kita punya telaga, kita akan kena buatlah penyedutan tu hari-hari. Tapi jarang-jarang berlaku lah. Biasanya dia akan buat penyedutan ni mungkin telah seminggu tu mungkin 2 kali. Ataupun seminggu sekali saja. Sebab air pun tak banyak. Sebab dalam ni dia jauh ke dalam tanah air tersebut. Baik. So itu kaedah yang keempat. Seterusnya yang terakhir lah kaedah elektroosmosis. Jadi elektroosmosis ni tu saya kata dalam banyak kaedah ni dia merupakan kaedah yang paling mahal dan juga paling berisiko lah sebenarnya. Dan dia punya dia punya kaedah ini menggunakan tenaga elektrik. Iaitu arus elektrik sebanyak 50 hingga 150 volt akan dibekalkan kepada rod. Sekarang ni penggunaan rod pula. Sekarang ni satu rod. Dia macam konsep shallow well, macam konsep ni apa tadi? Well point tadi. Kita akan benamkan dia akan benamkan tiub. Tapi dia tak ada penyedut kat sini. Dia tak ada penyedut. Dia cuma just benamkan satu rod keluli. Yang mana satu ni bersifat positif, kita panggil sebagai anode. Satu lagi rod keluli juga. Kat mana ya? Kat sini saya ingat. Yang ni rod keluli juga. Charge dia negatif. Charge negatif cathode. Ini bersifat positif, ini bersifat negatif. Apa jadi? Apa jadi? Air ni bersifatnya positif.
okey, akan bergerak ke katod melalui liang-liang tanah. Okey, jadi cerita dia, uh, macam tadi juga, um, kaedah ini kita guna pakai, okey, guna pakai bila kita berhadapan, bukan disebabkan oleh hujan dan sebagainya, tapi disebabkan oleh aliran air bawah tanah ataupun disebabkan oleh mata air, punca mata air. Jadi, air ni mengalir. Okey, dia mengalir. Okey. Sebab ini aliran dia lah. Okey, aliran dia. Begini. Okey. Tetapi bila kita letakkan rod, okey, satu bercas positif, satu bercas negatif, apa jadi? Air tersebut, oh hilang sekejap Air tersebut, okey. Elok dia sampai sini, kan? Dan air ni sebenarnya dia kata, okey, air ni bersifat positif. Okey. Dia akan bergerak ke katod. Okey. Sepatutnya dia bergerak, dia terus masuk ke dalam kita punya trans lah. Tapi disebabkan air ni bersifat positif. Okey. Air ni bersifat positif, dia akan tertarik ke katod. Okey, sebab positif akan tertarik ke negatif. Apa berlaku ialah dia sampai sini dia akan patah balik, pusing ke sana. Okey. And then ada aliran lain pula. Okey, elok sampai ni dia akan terus patah ke sana. Okey, disebabkan oleh cas-cas tu tadi yang tertarik ke bahagian negatif. So bermaksud kurangnya dia tak ada 100% tapi kuranglah dia macam kes shallow well tu apa ni kes well point tu tadilah. Kan ada juga air bertakung sikit tapi sangat-sangat sedikit. Okay, tapi sebahagian besarnya dia macam dia divertkan aliran tersebut keluar balik. Okay, macam itulah. Okay. Dan untuk memastikan benda ni bercas positif dan juga bercas negatif, kena ada aliran elektrik lah. Okey, electrical supply lah. Okey, ada arus elektrik dibekalkan pada kedua-dua rod keluri itu tadi. Okey, untuk sentiasa dia bercas ni. Okey. So jadi dia tak pakai pipe, tak pakai apa. Dia macam dia divert je aliran air tu tadi. Dia divert macam tu saja. Okey. Habis tu bila dah sampai sini, dia tak patah balik ke? Dia patah balik. So dia akan tolak balik ke sana. Okey, so duk pusing-pusing gitu je lah air dia tu. Okey. Dan sebahagian besarnya akan pergi tempat lain lah. Okey. Baik. Jadi pertama kaedah ini dia berisiko lah. Okey, dia berisiko sebab berisiko apa? Sebab dia melibatkan penggunaan tenaga elektrik. Okey. Jadi nak bekalkan cas-cas ni ataupun nak bekalkan tenaga elektrik ni dia pakai kabel lah. Okey, pakai kabel. Jadi masalah dia kalau macam kabel tu bocor ke, kabel tu kena air ke sebagainya, okey, akan mengakibatkan kerosakan teruk pada dia punya rod ni lah dan juga pada sumber power supply tu tadi. Okey. And then satu lagi kemungkinan tanah-tanah kat sini pun akan jadi bercas lah. Okey. Tanah-tanah yang ada kat sini pun dia akan jadi bercas. Kan, kan? Tiba-tiba kita berjalan atas ni, kan? Kita berjalan atas ni, rambut kita berdiri tegak je. Okay, sebab cas-cas yang tersisa hasil daripada aliran elektrik tu tadi. Okay, itulah antara dia punya ni. Kecuali kita pakai safety boot kasut yang tebal, mungkin kita tak terkesan dengan cas tersebut. Ini kalau pakai slipper Jepun ataupun kaki ayam memang direct lah. Okay, tiba-tiba berdiri je rambut kita ni. Maksudnya, okay, tanah-tanah tersebut dah dipenuhi dengan cas-cas dah. Okay, sebab elektrik ni kena sentiasa berjalan okay, sebab kalau tak ada tenaga elektrik, makanya tak jadilah anode, tak jadi cathode. Okay, tak jadilah nak divert kita punya ni. So untuk memastikan air tersebut sentiasa didivertkan ke tepi ataupun didivertkan keluar, okay, ditolak keluar. Jadi bekalan elektrik tersebut kena sentiasa ada. Okay, dan hasil daripada pembekalan elektrik itu tadi, okay, mungkin sedikit sebanyak akan memastikan tanah tersebut akan bersifat bercas lah. Okay, ada positif, ada negatif. Okay, bergantung. Okay, so itulah okay, antara kaedah-kaedah yang kita guna pakai dalam kerja-kerja dewatering. Okay, yang paling murah dah explain, yang paling mudah, yang paling mahal pun saya pun dah explain. Baik, itu tamat bahagian yang pertama. Kejap lagi kita akan sambung terus kepada bahagian kedua iaitu waterproofing. Okay, baik. Kita rehat sebentar. Baik, terima kasih.